first and foremost saya rasa saya nak minta maaf sebab soalan tutur dengan nota kamu tak ikut flow yang sama. Okay, so saya akan untuk senang untuk bincang soalan kita akan ikut soalan tutur. Okay, kita akan ikut flow soalan tutur. Nampak ke skrin? Okay, nampak Correct. Okay, so we are going to cover your topic 1 today. Very long topic, very simple topic. Topik yang sangat panjang tapi topik yang sangat simple sebab dia ajar banyak benda basic. Alright, so kita ada 6 subtopik, kita ada 1.1 sampai 1.6 and disebabkan 1.1 sampai 1.4 tu kawan baik. Dia orang susah nak bezakan. So kita akan bincang 1.1 until 1.4 sekali. Okay. So first question over here, identify the element following organic compound. Soalan yang paling senang, that is your topic 1.1. Okay, kalau kamu ada tengok video, soalan ni tak ada apa. Ramai budak yang tanya, teacher, kita kena hafal ke structure DDT tu macam mana, structure caffeine tu macam mana. Tak payah sayang, jenuhan hafal, saya pun tak hafal. Okay, tak payah, kamu tak perlu tahu nak lukis macam mana. Okay, kalau soalan bagi tahu caffeine, soalan bagi tahu penicillin, soalan bagi tahu DDT, soalan bagi tahu glucose, dia akan datang dengan structure. So jangan risau, jangan pergi hafal weh, jangan gagal sangat. Okay, so tak perlu hafal. Kerja kamu adalah you need to identify element. So when I say element, what is actually element? How do we identify element? Nak senang, periodic table. Dalam periodic table ada kotak-kotak, betul? Okay, dalam periodic table ada kotak-kotak. Setiap satu kotak tu adalah satu elemen. Bahasa Melayu, elemen, unsur. Alright? So, adakah OH tu satu unsur? OH tu bukan satu unsur. OH tu bukan satu elemen sebab dalam kotak periodic table, saya tak ada satu kotak yang tulis OH. Tapi saya ada kotak yang tulis O dan saya ada kotak yang tulis H. Nampak beza? Okay, that is element. Element is the thing that you find in your periodic table. Kalau tak ada dalam periodic table, dia bukan element. So, kamu kena pecahkan lagi. So, in your amino acid yang saya tak bincang dalam YouTube, in your amino acid, over here, obviously, you have the presence of your carbon as element, your C, your hydrogen as your element. Saya tak bincang semua sebab majority saya dah bincang kat video. Oxygen over here, tak perlu repeat. Kalau saya ada 10 oksigen pun, kita hanya tulis sekali. Saya dah tulis carbon, saya dah tulis hydrogen, saya dah tulis oksigen. Last but not least, dalam amino acid, saya akan kehadiran nitrogen. Okay? Dalam exam, nak jawab guna simbol atau nak jawab guna perkataan? Of course, kalau kamu tanya saya akan kata jawab guna perkataan. Dan sayang, kenapa boleh salah eja? Kenapa boleh salah eja kalau depan tu, alright, kalau depan kertas soalan kamu ada jadual tau. Kamu ingat kamu ada jadual yang soalan bagi proton number atomic mass? Kan? Depan tu ada nama weh, kenapa hang boleh salah eja? Hang salin je kan? Apa ni kan? Kadang-kadang orang dah bagi tapi salah juga. Tahu? Tu nama bangap. Okay? Apa kena, satu lagi. Saya minta maaf siap-siap untuk sepanjang semester ni mulut saya memang laser. So kalau apa-apa yang kamu rasa tak berkenan tu saya minta maaf siap-siap lah. Untuk 1 18 minggu ni. Alright? So kalau saya prefer nama tapi tak boleh ada spelling error. Kalau tulis BM kena penuh BM, kalau tulis BI kena penuh BI. So depan kertas soalan kamu ada table tu, guna table tu. Alright? Jangan salah ejak. And saya nak minta maaf untuk yang akan datang untuk dua ni. DDT dengan penicillin dalam video YouTube saya, structure dia terbalik. So saya nak bincang yang tu je lah. Structure dia terbalik. Yang ni yang betul. Sekarang yang kita tengok ni betul. Your DDT look something like this. DDT adalah short form. Macam saya bagi tahu, kamu tak perlu hafal structure dia. Okay? Cuma untuk DDT ataupun untuk structure yang ada ring, nampak ring? That is your ring. Okay? Cincin. Bukan cincin yang pakai kat tangan, cincin kimia. Alright, ring. So in this ring over here is actually a carbon. That is actually every single one of them is a carbon. Alright, every single one of them is a carbon. And setiap satu carbon ini sekarang, ikatan dia tak cukup. Soalan saya pertama, Aisyah Nabila. Carbon kena pegang berapa ikatan?
4 hidrogen, madam. Okay, correct the sentence. 4 betul tapi tak semestinya hidrogen. Awak kalau saya pegang macam ni salah ke? Betul. Oh, betul. Yang ni hidrogen ke? Tak. Oh. Okay, so apa yang betul, apa yang patutnya menjadi jawapan kamu sekarang, karbon hanya perlu pegang 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Yang ni adalah benda yang kita akan bincang satu semester. First thing yang patut masuk dalam kepala otak kamu adalah karbon kena pegang 4 ikatan. Tak kisah karbon tu pegang 4 ikatan dalam bentuk single bond, dalam bentuk double bond, ataupun dalam bentuk triple bond. Alright, tapi karbon mesti kena penuh 4 ikatan. Therefore, look at this. Carbon over here. This carbon over here right now hanya pegang 1, 2, 3. Betul? So one more over here. Let's try our luck. Danish. Saya nampak Danish dah masuk. Danish, carbon saya sekarang pegang 3 ikatan. Satu lagi pegang apa, Danish? Lala. Ya, madam. Ya, saya. Karbon pegang 3 ikatan sekarang. Satu lagi tu apa, Danish? Dan hidrogen. Hydrogen. Bila dia adalah skeleton, wow, suara kamu sedap lah, Danish. Tiba-tiba macam suka pula. So, bersedialah untuk jawab soalan yang banyak. Danish, satu lagi sebelum saya lupa, Danish, kerja kamu tak hantar sebab? Ya? Kerja extra question kamu tak hantar. Check balik, saya tak pasti sebab kamu tak tekan submit atau apa. Okay. Alright. So, that is your carbon with 4 bonds. So, yang tak cukup tu sebenarnya adalah hydrogen. Yang tak cukup ni sebenarnya adalah hydrogen seperti yang kita akan bincang dalam skeletal nanti. Okay? So, yang ni saya nak masuk teruslah pada skeletal dah. So, that is your DDT. DDT akan melibatkan chlorine. Make sure spelling betul. Hydrogen, you have the presence of chlorine. Hydrogen, of course, the presence of carbon. Okay? Double bond, triple bond semua tak payah. Saya hanya perlu tahu elemen. Okay, saya minta maaf sekali lagi ya, video saya terbalik structure. Saya pun tak biasalah copy paste kan. Saya mengaku saya copy paste je. Alright, so saya minta maaf lah kat sini. Okay, next, penicillin. So penicillin yang saya nak bincang adalah ring ini. One of the thing yang saya nak bincang adalah ring. Sebab ring ini yang akan kamu buat kamu pening. Benda yang mungkin kamu tak biasa jumpa sebelum ni. Okay, ring kat sini sayang, sama. Setiap corner is actually a carbon. See that? That is actually a carbon. Okay? So, kita fokus sikit pada carbon ni. Carbon yang pegang double bond O. So, carbon yang pegang double bond O, kalau kamu perasan, dia dah cukup 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Dia dah cukup 4 ikatan dah. So, carbon ni sekarang, carbon yang saya highlight kuning ni, ada tak lagi hidrogen? Perlu tak letak lagi hidrogen? Fatin? Satu Fatin je kan? Kelas saya tahun lepas ada satu kelas yang 3 Fatin. Tak perlu, madam. Tak perlu, thank you. So we don't need to put in any hydrogen sebab dia dah cukup 4. So kerja kamu untuk satu semester ni adalah kira 1, 2, 3, 4. Hang tak boleh kira 1, 2, 3, 4 dengan betul, aku hantar balik tadi kau. Tahu? Okay? So, that is your only job. Kira 1, 2, 3, 4 dengan betul. And over here, you need 1 more hydrogen. Over here, you need 1 more hydrogen. Okay? Standard carbon adalah 4 ikatan. Nitrogen adalah 3 ikatan. Oksigen adalah 2 ikatan. Hydrogen adalah 1 ikatan. Yang ni adalah standard. Okay? Standard. Dia boleh lebih. Tapi kalau dia bercharge lah. Standard macam ni. So, ingat yang ni. Okay? So, over here dalam penicillin, kamu ada banyak elemen. Elemen pertama, obviously, kehadiran karbon-karbon yang banyak gila ni lah. So, carbon is your first thing. Second, you have the presence of your hydrogen. Obviously, the presence of hydrogen over here, standard. Next, you have the presence of your oxygen in your penicillin. That is your oxygen. Next, and also last, but second last, you have your presence of nitrogen. Nitrogen. And last but not least, you have the sulfur. Okay, you have your sulfur. So that is the elements that you have in this organic compound. Sekali lagi, jangan terkejut weh.
jangan hafal. Kalau hang mampu hafal, saya kagumah. Kalau hang mampu hafal benda ni tapi kimia tak dapat A, memang aku. Alright? So tak payah hafal. Kamu hanya perlu identify je. Jangan salah tulis, jangan salah ejaan. Okay? So, that is your first question and ataupun that is your 1.1. That's it. Tak ada apa sangat. 1.1 sangat-sangat senang. Okay? 1.1 dalam benda yang kita nak ajar sebenarnya satu je. Apa tu elemen? Alright, yang kita nak ajar sebenarnya apa tu elemen? Elemen adalah unsur yang duduk dalam periodic table. Ingat yang tu. Okay, ingat yang tu sahaja. Okay. Next, soalan setakat ni. Senang kan? Saya laju sangat ke? Okay ya. Alright. Next, kita bergerak kepada hydrocarbon. For the coming chapter, topic 1, kita tengah bincang, kita akan ada masuk topic 2 nanti. Topik 3, semua topik ni nanti akan bincang pasal satu benda, hydrocarbon. From the word hydrocarbon say, from the word hydrocarbon, obviously hydro H, carbon C. So what is actually hydrocarbon? Hydrocarbon is organic compound. Sayang, the entire semester kita bincang organic compound je. Okay? It's organic compound that have carbon and hydrogen atoms only. Sayang, perkataan only. Okay? So, dia hanya boleh ada carbon dan hydrogen only. That is your organic compound of hydrocarbon. Nama pun hydrocarbon. Okay? Your H and C. So, hydrocarbon yang kamu biasa akan jumpa kat SPM, alkane dan alkene yang kamu biasa jumpa. Alright, alang-alang kita dah bincang pasal alkane. Nak tanya sikit, Dania, apa beza alkane dengan alkene? Hello, Dania. Dania. Being ignore, dia tak nak jawab soalan I. Oh, ada dah. Ya. Apa beza alkane dengan alkene? Saya tak tahu dulu. Sorry? Salah satu single bond, salah satu lagi double bond. Good. Double bond antara siapa sayang? Betul ya apa yang Dania cakap, satu adalah single bond, satu adalah double bond. Satu lagi double bond. Ya. Alright, alkane adalah single bond mesti adalah antara carbon single bond carbon, alkene adalah carbon double bond carbon. Okay, tapi dua-dua ni adalah hydrocarbon sebab dia orang hanya pegang hydrogen and carbon. That is your alkane and alkene. Okay, soalan minta one example. Bagilah example apa pun, tapi make sure bilangan carbon dengan hydrogen adalah betul. Kalau kamu kata alkane adalah CnH2n plus 2. Okay, alkene adalah CnH2n sahaja. So kalau kamu nak bagi example, jangan bagi suka hati dan salah. Okay, make sure bilangan dia betul. Contoh yang paling senang dan saya paling suka guna, CH4. Habis cerita. Methane. Alright. Tak nampak CH4, boleh lukis. Tak ada masalah. Sebab soalan minta contoh, tapi soalan tak cakap dia nak expanded ke skeletal ke apa benda, bagi je. Semua dapat markah. Nak bagi yang double bond, boleh. Make sure kela hydrogen dengan betul, pun boleh. Tak ada masalah. That is your hydrocarbon. Okay. So mana-mana satu, bagi satu je, jangan gatal. Soalan cakap bagi one example, tak payah bagi nama. Bila hang bagi nama aku tahu dah salah. So tak payah bagi nama. Okay, soalan minta example, kita bagi example satu, habis cerita. Okay, soalan tak minta nama kan. Next, contoh next yang saya nak bagi kat sini, soalan saya kat sini sayang. Adakah dia hydrocarbon atau tidak? Let's see kalau saya ada this one. Hydrocarbon atau tidak? Ifan?
Irfan? Ya, madam. Hydrocarbon atau tidak? Hmm, Yang lain? Tak. Aisha kata tak. Alright, Suhaila and Frank kata tak. Tak dia bukan hydrocarbon sebab dia ada alkohol. Okay, so hydrocarbon hanya boleh pegang H, hanya boleh pegang C. Ingat yang tu. So kalau dia ada O, dia ada N, dia ada sulfur, dia ada chlorine, dia ada bromine, dia tak jadi hydrocarbon lah. Okay, saya harap yang kamu tak mampu jawab tu sebab line tak okay, sebab saya nampak kamu duk keluar masuk. So bukan sebab kamu menyampah kat saya lah. Okay, mungkin kamu menyampah kat saya tak tahulah. Okay, so that is your hydrocarbon. Next yang kita nak bincang teori dulu semua supaya nanti bila kita jawab soalan saya boleh tanya semua. Okay, functional group dengan homologous series. Apa beza functional group dengan homologous series? First and foremost sebelum kita tengok dalam tu, saya boleh bagi contoh. Homologous series adalah a very big family. Dia adalah satu keluarga yang besar. Okay? Dalam setiap satu keluarga yang besar, dia kena ada identity. Okay? Contoh, kamu anak Pak Mat. So, anak Pak Mat ada 5 orang. Okay? So, 5 adik-beradik. Alright, 5 adik-beradik adalah anak Pak Mat. Okay? So, kamu 5 adik-beradik ni adalah duduk dalam homologous series yang sama. Kamu duduk dalam keluarga yang sama. Apa identiti kamu? Kamu pegang DNA yang sama. Alright, tu identiti kamu. Kalau Pak Mat tu rambut kerinting, mungkin 5 adik-beradik ni semua rambut kerinting. Okay, mana tahu kan? Okay, so identity. Kamu akan ada satu identiti yang menyebabkan orang nampak je, oh 5 orang ni anak Pak Mat ni. Oh, okay, so that is your functional group. Nama apa functional group sayang? Kerja dia, function dia adalah characterize, give character. Alright, dia akan bagi karakter kepada benda tu. Alright, it will give character. Saya salah eja saya sah. Tak pandai BI macam tu lah. Macam mana nak eja karakter? Tak macam salah je. Give identity. Obviously nampak gila aku tak pandai BI kan. Lupa nak eja macam mana BI. Okay, that is your functional group over here. So, kerja functional group dia bagi identity. Contoh macam alkene. Bila saya kata alkene, macam mana kita tahu benda tu alkene? Sebab dia pegang carbon-carbon double bond. So, siapa bagi identity kepada alkene? Carbon-carbon double bond. Okay? Bila saya kata benda tu alkohol, macam mana saya nak tahu benda tu alkohol? Bila dia pegang OH. Nampak? So, orang yang bagi identity kepada alkohol adalah OH. Kalau saya kata carboxylic acid, alright, yang kamu biasa jumpa kat SPM lah, carboxylic acid. Macam mana saya tahu benda tu carboxylic acid? Sebab saya nampak COOH dalam kumpulan tu. So, benda-benda ni adalah orang yang memberi identity kepada kumpulan kamu. So, these are what we call functional group. Okay? These are what we call functional group. Kalau saya ada banyak alkohol, saya ada CH3OH, saya ada CH3CH2OH, saya ada cyclo pegang OH, saya ada CH3, CH2, CH2, CH2OH, semua ni akan duduk dalam kumpulan yang sama. Diorang duduk dalam keluarga yang sama sebab diorang pegang OH, 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 OH. So, semua ni adalah duduk dalam homologous series yang sama. Dan homologous series yang sama tu adalah alkohol. Kenapa saya tahu diorang duduk dalam homologous series yang sama alkohol? Sebab diorang pegang
functional group yang sama. Nampak? Okay? Kalau diorang nak duduk dalam keluarga yang sama, diorang kena pegang satu kumpulan yang sama. Dan kumpulan yang sama tu akan bagi identiti. Dan dalam kimia, identiti ni sebenarnya adalah reaction. Kalau alkohol boleh undergo reaction A, semua alkohol boleh undergo reaction A. Kalau dia adalah carbon-carbon double bond boleh undergo reaction B. Semua carbon-carbon double bond boleh undergo reaction B. Dalam kimia, bila kamu belajar, kamu akan perasan saya ada kumpulan besar macam ni. Saya ada kumpulan besar macam ni. Alright, we have a big compound like this. Kita tak kisah berapa carbon rate. Kamu akan belajar carbon 1 sampai carbon 10 at least. Alright, carbon yang lain tu macam pasu bunga yang mak kamu letak kat ruang tamu for display purpose only. Yang kita nak tengok sebenarnya functional group. Saya tak kisah dia berapa carbon kat belakang. We don't care. Salin balik. Kita hanya salin balik. Yang akan menyebabkan perubahan ataupun yang akan ada perubahan diorang. Sama juga dengan alkohol contoh yang saya bagi. Kalau saya buat reaction sekarang saya tak kisah benda-benda ni. Salin balik. Hantar pasu bunga yang letak kat rumah kamu tak guna pun kan. Orang datang puji cantik pula. Okay. So kerja dia apa? For display purpose only. Display purpose only. Okay. Dia tak ada kerja, dia tak ada function. Okay. So that is the thing yang akan memberi identity. That is the thing yang akan menyebabkan reaction berlaku. That is the group yang akan menyebabkan kita kenal dia kumpulan apa. So that is your functional group and they will be sitting under the same homologous series. Is that make sense? Boleh? Okay, boleh beza? Kalau boleh beza. Dengan duka citanya, tadi saya kata ada benda yang hang tak payah hafal, betul tak? So ada benda yang kamu kena hafal lah, obviously. So let's see. Benda yang kamu kena hafal kat sini adalah your A. Kat saya screen saya hitam sangat. Kamu nampak ke? Tak nampak. Tak. Hitam ke? Hitam kan? Kenapa One second. Nampak lu. One second. Okay dah. Saya buka balik. Sekarang nampak dah? Nampak? Okay. Alright. So, dengan duka citanya kat sini kamu kena hafal. Kamu kena hafal apa nama homologous series dia. Kamu kena hafal apa nama. Hitam. Beda hitam. Black. Gelap. Wait. Sabar. Kuat. Kuat. Kalau pakai cuba. Kuat. Ni. Pecah dia. Ni pagi tak tidur. Ramai je orang kat bilik hang Fifi. Bilik kami 3. Bilik saya ada 2 orang lagi dari kelas kita. Saya okey je, nanti bagi tahu je dalam tu. Okay, nampak ke kali ni? Okay, beres. Share jimat sikit data. Saya pun faham jugalah data kamu tahu. Kan? Okay, so dengan duka citanya, yang ni memang duka cita gila. Okay, kamu kena hafal lah semua ni. Kamu kena hafal. Selain daripada kamu kena hafal sayang, kamu kena hafal mengikut nama yang dia patut betul. Okay, mengikut nama yang patut betul. Dan yang paling penting adalah spelling tak boleh salah.
Spelling tak boleh salah walaupun satu alfabet. Okay? So, kamu kena bezakan first and foremost homologous series dengan functional group. Make sure bezakan yang tu. Biasanya, a bit of tips lah. Biasanya kalau functional group adalah perkataan-perkataan yang ada seal kat belakang. Okay, kamu akan nampak dia adalah perkataan carbon-carbon triple bond, carbon-carbon double bond, hydroxyl, alright, alkoxy, nama-nama macam ni. Fifi, tutup mic. Sebab saya dengar balik suara saya dua kali. Alright, your acyl chloride, your carboxamide, kalau functional group, nama dia biasa like this. Okay, this is the name. Okay, so kena boleh beza. And then next juga adalah your homologous series. Your homologous series biasa nama dia adalah quite standard. Nama dia adalah nama yang orang kata apa, tak ada seal-seal, tak ada pelik-pelik tu. Alright, so nama dalam homologous series nama dia alkane, alkyne, aromatic, alcohol, phenol, haloalkane, ether, aldehyde, semua tu adalah your homologous series. Make sure hafal. Okay. Kat sini, nota kamu ada sedikit silap. Bukan silap pun sebab masa saya print tu, version word saya lain. Saya rasa kat sini. Betul? Alright, nota kamu ada terkosong, lepas tu ada tunggang langgang sikit. Saya tak ingat kat mana. Kalau tak silap saya mungkin kat keton, kat carboxylic acid, carboalkoxy. Kalau tak silap saya lah. Okay, check balik. This is the correct one. This is the correct one. Okay, this is the correct one. Dalam banyak-banyak ni, ada mana-mana, benda ni senang. Benda ni senang. Satu je, kena hafal. Benda ni tak ada apa, dia fakta weh. Alkohol, hydroxy, OH, benda tu fakta. Keton, mesti adalah carbonyl. Alright, so carbonyl adalah C double bond O. Benda ni fakta, benda ni takkan ubah. Miss Wong ajar ke, Miss Chong ajar ke, siapa ajar pun carbonyl adalah C double bond O. Benda ni takkan ubah. Okay? Alright. So, cuma satu je lah. Make sure hafal. Ada a few yang saya nak bincang. Ada soalan nak tanya ke? Ada mana-mana yang kamu nak tanya? Alright. Sebelum saya decide mana yang saya nak bincang. Ada a few yang saya nak bincang. Saya takkan go through everyone. Okay. Setakat C double bond C tu hang tengok sendiri ya. Okay. First yang saya nak bincang kat sini adalah aromatic. Your benzene ring. Okay. Kat sini yang saya nak bincang adalah your benzene ring. Your benzene ring kalau kamu perasan, cara dia adalah 6 carbon ring with alternate. Alternate maksudnya double bond kamu kena selang satu. Nampak? Selang satu. Okay? Your double bond kena selang satu space, selang satu space. That is your benzene ring. Benzene ring ada cara kedua nak lukis. Benzene ring cara kedua nak lukis is this. Okay? Sama. Dua-dua cara ni sama. Kalau sekarang teacher alternate adalah, double bond saya alternate adalah di sini. Saya nak lukis satu lagi benzene ring saya. Benzene ring kita boleh alternate dari sini. Dia tak kisah dia alternate kat mana sayang. Nampak? Jangan bagi tahu kat saya benda tu lain. Sama. Okay? So ada 3 jenis lukisan. Make sure dia ada 3 double bond dan dia mesti selang satu. Dengan kata lain, soalan saya. This thing yang saya nak lukis ni. Adakah yang ni benzene ring? Yes, no? No, yes? Alright, kawan kamu dan Mira don't know. Alright, so Mira kata tak. Tidak ya, sayang, dia bukan benzene ring. Yang ni hanya adalah carbon-carbon double bond yang biasa. Okay, dia bukan benzene ring. Benzene ring mesti like this. Jangan salah faham. Pertama. Okay, sebab ramai yang akan, oh nampak je 6 ring? Nampak je 6 carbon, cyclohexane terus benzene ring. Aku ketuk kepala hampa. Benzene ring adalah 6 carbon dengan 3 double bond dan 3 double bond tu kena langkau satu sama lain. Okay, mesti. Dengan kata lain, kalau saya ada 6 carbon dengan 3 double bond like this, benda ni tak wujud ya. Alright, benda ni tak wujud tapi saya lukis je. Okay, kalau saya ada macam ni, yang ni pun bukan benzene ring. Okay, dia mesti kena langkau. Okay, yang tu satu yang saya nak bincang. Yang kedua yang saya nak bincang, phenol. Phenol is a very special group because phenol adalah satu-satunya manusia homologous series yang tamak. Dia adalah homologous series. Dia kumpulan dia, keluarga ni tamak gila. Dia ada 2 identity.
Alright, phenol ni ada dua identiti. Identiti pertama hydroxyl, identiti kedua benzene ring. Okay, so hydroxyl adalah OH. So OH, benzene ring adalah benzene ring. Untuk dapat phenol, dia kena ada kehadiran benzene ring dan OH. Baru benda ni kita panggil phenol. Okay. Dan sayang, satu benda, OH yang ada ini kena duduk directly pada benzene ring. Dia kena attach directly. Okay, dia kena duduk attach terus. Dengan kata lain, adakah dia phenol kalau teacher ada something like this? CH2 baru OH. Adakah dia phenol? Rasa-rasa? Benzene ring ada CH2 baru OH. No. Fifi kata no. Alright? Betul. No Dia bukan phenol. So phenol, OH kena duduk directly pada benzene ring. Make sense? So jangan nampak benzene ring OH terus phenol. Aku tahu dah panggil apa. Apa tengok, oh rasa-rasa betul-betul. Hampa tak fikir dah. Tak boleh dia mesti kena duduk directly. So kalau ada langkau apa-apa duduk tengah, ada satu carbon ke, dua carbon ke, 2000 carbon ke, dia salah. Okay? Melainkan carbon dia adalah duduk pada orang lain. Like this. Dia ada carbon tapi dia duduk lain. Dia tak kacau antara benzene ring dengan OH. Dan boleh. Okay? Sebab dia tak kacau OH saya. OH saya masih duduk directly pada benzene ring. Make sense? Okay? Senang. So yang tu yang kedua. Yang ketiga yang saya nak bincang adalah beza antara aldehyde dan ketone. Okay, saya nak tengok aldehyde dengan ketone. Apa yang sama antara aldehyde dengan ketone adalah they are holding the same functional group. Okay, kalau kamu perasan, carbonyl, carbonyl. Sayang, carbonyl tu sebenarnya adalah C double bond O. Tak boleh lukis antara tu. Carbonyl sebenarnya adalah C double bond O. Carbonyl itself adalah C double bond O sahaja. That is carbonyl. Apa yang menyebabkan aldehyde dengan ketone berbeza? Senang. Kedudukan C double bond O. Aldehyde, cara cikgu saya ajar dulu masa saya budak. Okay? Aldehyde ada H kan? Nampak H tu? Okay? So aldehyde kena duduk di tepi hidrogen. C double bond O kena duduk directly, sekali lagi sayang, directly kepada H. So C double bond O saya mesti kena pegang H. Saya nak sambung dengan apa lepas tu? Saya nak sambung dengan CH2, saya nak sambung dengan CH3, saya nak sambung dengan H, saya nak sambung dengan ring, tak ada masalah. Yang paling penting, C double bond O saya kena duduk sebelah H. Yang tu akan jadi aldehyde. Nampak? Boleh? Yang tu aldehyde sebab kehadiran H, cara saya hafal lah. Cara H tu cara saya hafal lah. Tak bijak pun tapi boleh lah. Okay? Next, ketone. So, ketone kena buat apa? Ketone O duduk tengah. So, O kena duduk tengah-tengah. O kena duduk tengah-tengah apa? O kena duduk tengah-tengah C. So, C double bond O kena duduk di tengah-tengah carbon and carbon. Berapa carbon di kiri kanan? Tak kisah. 1 carbon, 3 carbon, 2000 carbon pun tak kisah. Yang Suhaila kata tadi 3, Suhaila kata 3, bermakna ketone kena pegang minimum 3 carbon. Sebab apa minimum 3 carbon? Sebab C double bond O mesti kena duduk antara C. Mesti. Tak ada kalau. Mesti. Okay? Dia mesti kena duduk antara carbon. Dan Suhaila kata minimum 3 carbon. So sekarang saya kata, kalau saya lebih daripada 3 carbon, adakah dia salah? Tak, betul je. Sebab syarat saya, jangan fikir banyak sangat. Syarat saya nak jadi ketone adalah double bond O duduk antara C.
Double bond O duduk antara C, memenuhi syarat. Karbon-karbon kat belakang ni sayang. Karbon-karbon kat belakang ni 2000 karbon ke 100 karbon, 200 karbon, salin balik je. Ingat pasu bunga? Display purpose only. Kerja karbon yang lebih-lebih tu, kerja dia adalah soalan saya untuk buat kamu pening. Alright? Takkan tiap-tiap kali saya nak bagi ketone 3 karbon bila hampa nak pandai. Betul? Takkan tiap-tiap kali saya nak bagi ketone ni je bila nak pandai. Alright? So saya boleh ubah, saya tak nak, saya nak bagi karbon jenis lain. Saya nak panjangkan struktur saya. Tapi adakah dia berubah? Tak, dia masih adalah ketone. Nampak? Okay? So bila kamu hafal functional group dengan homologous series sayang, jangan hafal karbon-karbon kat tepi tu. Alright, bila saya ajar pertama, saya tak ajar karbon-karbon kat tepi. Saya bagi tahu dia pegang apa, dia patut duduk di mana. That's it. Alright. Karbon kiri kanan 2000 pun salin baliklah 2000. Jangan risau, soalan hang keluar paling banyak 12 karbon je. Jangan risau. Yang kamu kena lukis lah. Yang dia dah lukis siap-siap tu hang guna tu lebih lah. Okay. Yang kamu kena lukis tu paling banyak saya rasa 10 je. So jangan risau. Jangan rasa dia nak keluar 2000 karbon tu saya bergurau je. Hampa jangan percaya sangat. Ini kadang-kadang yang saya bergurau hampa terima. Yang saya cakap serius hampa tak terima. Generation gap. Tak ada generation gap sangat pun. Saya rasa saya muda je. Walaupun saya tak adalah nak minta. Ya. Saya dengan Fatin share screen. Boleh. Aina dengan Fatin. Okay. Thank you. Boleh. Nanti saya akan tanya dalam group. Beritahu je. Okay. Alright. So, next yang saya nak bincang adalah a few kat hujung ni. A few kat hujung ni saya nak bincang sebab dia melibatkan dua benda. Bila saya kata ester carboalkoxy, betul? Carboalkoxy adalah C double bond O directly kepada O. Sekali lagi, directly. Dia mesti adalah C double bond O directly kepada O bonded to C. Itu beza dengan carboxylic acid. Carboxylic acid dia hanya perlu pegang OH. Kalau saya kembangkan carboxylic acid dah sayang. Carboxylic acid adalah C double bond O, OH. Pegang C. Alright. Carboalkoxy adalah double bond O, single bond O, sambung dengan C. Tak boleh sambung dengan H. Carboxylic acid kena sambung dengan H. Nampak beza? Saya nak kamu nampak beza tu. Okay? Dan yang paling penting, sayang, they must be directly. Bila saya kata they must be directly, in the other words, kalau saya bagi soalan like this. Kalau saya ada satu soalan C double bond O, CH2, O, kenapa dia lompat-lompat macam tu ? Tak suka kat saya ke? Dia tak suka kat pen saya. Saya contoh kat tepi . Kalau saya ada structure like this, C double bond O, O, why they are like that? Why they are like that? I don't like it. Why it doesn't work the way that I want? Cewa. Hang on. Kenapa dia akan So, let's say sekarang saya ada satu structure, saya pegang C double bond O, okay, tapi saya ada CH2, baru saya pegang O, baru saya pegang CH3. Okay? CH3. Can I know why? Sebelum ni okay je. Sorry ya, tak pandai komputer. Beritahu sikit apa? Okay, good. Alright. CH3. For God's sake, forget about it. Imagine lah. Okay, so sekarang saya masih ada C double bond O dan juga O. Tapi, nampak? Adakah dia carboalkoxy? Tak Dia bukan carboalkoxy. Sebab C double bond O saya tak duduk directly kepada O. Dia duduk ada satu carbon lagi. So, carbon ni menyebabkan diorang bukan carboalkoxy. Carboalkoxy C double bond O
mesti kena pegang directly kepada O kat sini. Alright, mesti kena directly. Tak boleh ada apa-apa duduk kat tengah macam ni, salah. Okay, tak boleh. Okay, that is your carboalkoxy. Sama juga macam case tadi, kiri kanan berapa karbon kita tak kisah ya. Kiri kanan kat sini berapa karbon, we don't really care. Okay, we don't really mind. Kenapa dia akan lompat-lompat macam tu? Oh. Next, sama juga dengan acyl chloride and amide. Acyl chloride and amide, kita tengok acyl chloride dulu. Acyl chloride takkan ada acyl bromide, takkan ada acyl iodide. Acyl chloride mesti hanya adalah Cl sahaja. Sayang, acyl chloride mesti hanya adalah Cl. Hang jangan pandai-pandai ganti dengan Br, jangan pandai-pandai ganti dengan iodine. Tak ada. Nama pun acyl chloride. Mesti adalah C double bond O, Cl. Mesti. Okay? Sama juga dengan case tadi, apa yang teacher nak tunjuk kat sini adalah diorang tak boleh langkau dengan apa-apa sayang. C double bond O, Cl mesti kena direct. Tak boleh ada apa-apa kat dengar. Cl dengan double bond O kena duduk pada carbon yang sama. Nampak? Okay, itu je. Sebab soalan akan buat jahat. Soalan saya lah, especially yang saya nak bagi extra question nanti. Alright? Saya akan buat jahat. So dengan jujur, kamu kena tengok betul-betul adakah dia attach pada carbon yang sama. Kalau dia attach pada carbon yang berbeza, dia bukan kumpulan tersebut. Okay? Next, carboxamide dengan amino. Apa beza amide dengan amine? Amide dengan amine kat sini, beza dia kehadiran C double bond O. Amide adalah macam upgraded level. Amine pegang nitrogen je. Alright, dan macam saya ajar tadi, nitrogen standard 3 ikatan. Nitrogen standard 3 ikatan. Itu amine biasa, basic. Bila saya upgrade dia, saya tambah double bond O. Alright, same case. Double bond O dengan nitrogen. Double bond O dan nitrogen kena duduk pada carbon yang sama. Okay, jangan langkau. Kalau saya ada structure like this. Okay, kalau saya ada structure like this, saya guna yang lebih kurang sama je. Bukan amine dah, bukan amide dah. Alright, dia bukan carboxamide dah. Kenapa dia bukan carboxamide? Sebab C double bond O kamu dengan N tak duduk pada carbon yang sama. Okay, dia kena duduk pada carbon yang sama. Okay, over here, carbon ni yang patut pegang C double bond O, dia patut pegang N. Baru dia akan jadi carboxamide. Yang ni, dia ada carbon duduk tengah-tengah. So, salah. Okay, benda simple. Cuma bila soalan bagi, buka mata kamu tu. Alright? Buka mata kamu tu, tengok betul-betul. Tu je. Okay? Beza amide dengan amine, kehadiran C double bond O. Standard. Okay? Sebelum saya bergerak kepada yang lain, N, bila saya kata N boleh ada 3 ikatan, 3 ikatan tu boleh berpegang kepada hidrogen atau carbon. Boleh pegang like this. N kamu boleh pegang pada semua adalah carbon pun boleh. Alright? Bila saya kata 3 ikatan tu boleh pegang H, boleh pegang C. Tak ada masalah. Dan dia tetap adalah amine, dia tetap adalah amide. Make sense? Okay? Ingat ya, tak semestinya hidrogen, tak semestinya carbon. Okay? Yang lain tak ada apa. Yang lain senang je, Sino senang je. CN tu senang lah, nampak CN tu. Tak ada apa. Okay? Setakat ni, ada yang nak tanya? Boleh? Okay. Cuma yang saya tak bincang semua sebab yang lain saya senang tu saya tak ajar lah. Okay? Yang saya bincang, yang saya rasa yang kamu selalu akan confuse. Okay? So tengok betul-betul. Dan yang paling penting sayang, homologous series dengan functional group satu je. Hafal ejaan. Hafal ejaan, jangan salah. Okay? So, circle and name the functional group. Biasanya soalan memang akan minta circle and name the functional group. So, kerja kamu adalah bulatkan dan name the functional group. Saya akan bulatkan, kamu akan bagi nama. Okay? So, ikutlah suka hati saya. Kat sini, first question. Nak panggil siapa
Sohaila punya kawan sebelah tu. Alright. Kat sini, soalan ni ada berapa functional group? Berapa bulatan yang kamu dah bulat? Buat tak? Yang lain buat tak? Baru nak buat? Buat madam. Fatin dan Negan, berapa bulatan? 4 madam. 4. So, 4 yang saya ada kat sini, first one saya bulatkan dulu, saya tak bagi nama lagi ya. Cara kamu bulat. Cara kamu bulat seperti yang saya tengah buat. Okay. Pertama, Suhaila and the friend. Suhaila dulu. First one, soalan minta functional group ya. So, what is the functional group of this? Keton. Functional group. Karboni. Carbonyl. Soalan minta functional group terlebih dahulu. So, saya tanya functional group terlebih dahulu. Dia adalah carbonyl. Kedua, kawan sebelah. Sila buat tutorial saya. Sila buat tutorial saya. Hydroxyl. Eja. HYDROXYL. Hydroxyl ada L kat belakang. That is your hydroxyl. Okay. So that is the functional group of it. Next, kat sini soalan senang mestilah Miss Wong jawab kan? Biasalah. Carbon-carbon double bond, jangan tulis short form. Saya tak terima whatever kind of short form. Okay, carbon-carbon double bond. Sayang, kamu dapat cikgu yang paling malas kat KMPP. Kalau benda tu saya boleh simple, saya boleh ajar pendek, saya boleh bagi short form, saya akan ajar dalam cara yang paling pendek. Kalau saya tak, bila saya kata tak boleh, hang jangan buat. Tu je. Okay. And then, next, Fatin. Fatin Nabila. Over here. What is that? Carboxyl. Carboxyl. Fatin, kawan kamu nama apa kat sebelah tu? Aina. Aina. Okay. So, that is the 4 yang kita akan buat. Dan cara kamu label, make sure circle. Circle, make sure circle betul. OH label semua. Carbon-carbon double bond, circle semua. Carbonyl, circle dengan C sekali. Jangan O sahaja. Dan carboxyl sama juga. Circle C double bond O, OH. Semua sekali. Cara bulatan tu penting. Kamu bulat salah, kita tak bagi markah. Okay. Next question. Over here. Geng-geng laki pula. Fifi and the gang. Fifi and Aiman. So, Fifi and Aiman kat sini. Berapa bulatan yang kamu ada? Tiga. Fifi kata 3. So, yang pertama. Test. Pertama. Cara bulat. Cara bulat tu penting ya. Kalau tak nampak sayang. Bila tak nampak, nampak yang exam. Dalam exam bila tak nampak, hang letak je. Ni C. Betul. Lepas tu yang ni C. So dalam exam nanti, hang tak semestinya kena explain semua. Hang conteng je atas tu. Alright, hang conteng je atas tu. Kamu nampak okay, yang benzene rate yang ni. So kat sini C, single bond O, double bond O. So saya akan bulat C, single bond O, double bond O. So saya ada 3 bulatan. Alright, Aiman, yang pertama. Untuk this one. Carboxyl. Tak. Carboxyl. Carboxyl A je. CARBOSYL.
Alright, that is your carboxyl. Sebelah Aiman, Fifi. Di bawah. C double bond O, single bond O tapi dengan C. Karboalkoksi. Carboalkoxy sebab hang tengok nota je kan. So bila episod tu pun carboalkoxy. Okay. So beza dua ni. Nampak beza dua ni? Beza antara carbonyl C double bond O kena duduk dengan OH. OH terus. Untuk carboalkoxy C double bond O kena duduk dengan single bond OC. That is your carboalkoxy. Okay, itu beza dia. So kembangkan sikit kalau tak nampak. Tak perlu kembang semua. Alright, kembang semua bagi masa pula. Okay, conteng bahagian yang kita nak tengok je. Next, Danish. Ya, Adam. Ni. Tak payah je. Aku duk tanya dah soalan tu. Siap. Takkan yang ni tak boleh jawab weh. Karbon double bond. Ni manusia yang nak kena staycay kepala dengan aku. Siap. Sekejap. Ada yang setuju dengan Danish ke? Danish kata karbon double bond. Aisyah tak, Syakira tak, Anis? Salah. Fatin no. Okay, dia orang tak setuju dengan hang weh. Dia pun tak suka hang. Senang weh, paling senang. Thank you Syakira. Syakira tak tahan lah. Buatlah teruk sangat kawan ni. Benzene ring. Ingat kalau dia benzene ring, dia adalah benzene ring, dia bukan carbon-carbon double bond. Oh, satu lagi saya nak ajar. Lupa nak pesan. Bila kamu dah bulatkan dia macam ni, kamu dah ada 3 bulatan merah tu, boleh tak teacher overlap balik? Boleh tak teacher label balik yang ni hydroxyl? Jangan buat. Boleh tak saya label balik macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Thank you. Kita hanya akan label sekali je. Dengan kata lain, kita takkan overlap. Kalau dia adalah carboxyl, dia akan jadi carboxyl. Dia takkan jadi carbonyl dan juga hydroxyl. Sayang, dia macam ni lah. Bila hang duduk single, hang carbonyl lah. Benda ni carbonyl lah. Betul? Okay, bila hang single lah. Nak kata apa lagi? Hang single lah, betul? Bila hang duduk seorang OH, hang hydroxyl. Betul, tak salah. Tapi bila hang dah kahwin dah weh. Kat status tu tak boleh letak single and available. Hang dah kahwin dah. C double bond O, OH. Bila hang dah kahwin, hang takkan cerita balik single life hang tu macam mana. Tak ada dah weh, benda tu dah berlalu. Alright? Wife hang duk control gila dah. Betul tak Fifi? So, kalau dia dah combine. Kamu tak perlu label balik bila dia single. Alright? So, jangan buat macam tu. Sama juga dengan benzene ring, hang jangan bulat balik kat aku, oh yang ni adalah carbon-carbon double bond. Tak dah. Bila dia benzene ring, dia bukan carbon-carbon double bond. Okay? So, dia tak ada keadaan di mana kita boleh overlap functional group tu. Jangan buat. Okay? Next. Oh, based on the answer in homology series. Oh, okay. Dia tanya homology series pula. Senang saya ada banyak lagi structure kan. Saya tertinggal Okay. B Roman 1. Saya pergi tegur structure ke berapa entah. Sorry Apa bukan nak beritahu. Teruk betul panggil apa. Okay. Kat sini. Aisyah. Berapa? 3. 3. Aisyah bagi nama siap-siap 3 tu. Benzene ring. Lagi? Carbonamide.
Carboxamide adalah nitrogen pegang dengan double bond O. Ada double bond O? Tak ada. Tak ada. So, Amino. amino. Sayang, cara nak bulat amino. N. Okay? That is your amino. Tak payah bulat orang lain. Bulat dia je. Okay? Amino. Jangan salah ejak. Lagi? Carboxyl. Carboxyl adalah C double bond O OH. Tengok betul-betul weh. Apa tak buat kerja tu. Dan disebabkan anda tak buat kerja, so soalan 2. Dan mungkin soalan lain pun nanti kena hantar hari ni. So over here adalah hydroxy. It's only the first class, so saya tak nak marah siapa-siapa. Tapi masuk kelas saya, kerja tolong buat. Saya bukan jenis masuk kelas dan bagi jawapan. Jawapan adalah daripada kamu. Kalau lepas ni kamu tak jawab lagi soalan, saya tanya tak ada jawapan, tak tahu, tak buat, nampak gila hampa tak buat, saya tak bincang terus soalan tu. Because you're not ready for that. Kerja saya bukan masuk bagi jawapan dia. Remember that. Untuk hydroxy sayang, untuk hydroxy cara bulat OH je. Okay, untuk hydroxy bulat OH, tak payah bulat orang lain. Okay. Next. Kat sini, laki pula. Alif. Bagi tahu ada berapa bulatan je. Saya tak minta semua kot. Yang ni panjang saya buat lah. Kesian lah. Yang ni alif. Yang ni alif. Alif. Line teruk ke apa tu Alif? Aina? Yes, Miss. This? Berapa bulatan? Ada berapa functional group? 6. 6. 7. 7. Soalan 2B weh. 2B Roman 3. Silap. Dua. First one? Benzene ring. Benzene ring. Second, amino. Amino. Okay. Lagi? Tu je. Okay. So, kat sini ada kurang tepatnya. Amino tak ada ya sayang. Amino tak ada. Sebab saya expand sikit bahagian ni. Alright, kita kembangkan sedikit bahagian ni. Bahagian NHCOC3 sebenarnya adalah N, pegang dengan benzene ring, pegang H, pegang C double bond O, pegang CH3. So, apa yang kamu nampak kat sini? Saya ada NH, N duduk dengan C double bond O pada karbon yang sama. Okay, Aina, sekali lagi. Rasa-rasa dia amino lagi ke? Bukan. Ya apa? Carboxamide. Thank you Aiman. Carboxamide. So benda ni adalah carboxamide. Okay. So cara bulat carboxamide, N dengan C double bond O kena masuk lah. N dengan C double bond O kena masuk, that is the way. Okay. So C double bond O duduk directly dengan N, that is your carboxamide. Okay. Satu lagi. Siapa? Anybody? Nak cuba? Ada satu lagi yang tak ada jawapan kat sini.
Alkoxy. Alkoxy. Aisyah kata alkoxy. Alkoxy duduk kat mana? Aisyah. Yang dekat CH2OC tu. Ya. Kat sini CH2OCH3 kalau teacher kembangkan is actually this. Single bond O, single bond CH3. That is actually your alkoxy. Okay, that is actually your alkoxy. So, cara bulat make sure melibatkan COC. Bagi nampak COC dah. Okay, bagi nampak COC dah. That is your alkoxy. Okay, so saya ada 3 functional group kat sini. That is my alkoxy. Cara bulat ya. Dan cara jawab memang macam tu je. Bulat, tarik, bagi nama. Bulat, tarik, bagi nama. Tu cara dia. Okay? Hafal nama tu. Next. Soalan ni. Senang. Saya ada Cl. Saya ada this ring. Okay. Saya ada Cl. Saya ada this ring. Saya ada Cl. Soalan kata circle and name the functional group in the following molecules. Walaupun diorang adalah functional group yang sama, kalau kamu perasan saya ada Cl banyak kali. Cl, Cl, Cl. Betul? Saya ada Cl banyak kali. Tapi kamu kena bulat ketiga-tiga. Kamu kena bulat ketiga-tiga dan Cl. Alright, jangan label chlorine weh. Chlorine bukan functional group. Apa nama functional group untuk fluorine, chlorine, bromine, iodine? Halogen tak? Halogen. Thank you. Nama dia halogen. Ramai student akan suka tulis chlorine. Bukanlah nama dia bukan chlorine. Nama dia halogen. Okay? Ada 2 cara nak label. Satu, kita bulat, tarik satu-satu, label sekali je. Cara kedua, saya ada 2 benzene ring. Betul? Cara kedua, tak payah combine, kamu label 2 kali. Benzene ring, lepas tu kamu label benzene ring. Pun boleh. Mana-mana cara yang kamu selesa. Okay? Mana-mana cara yang kamu selesa. Okay? Label sekali, tarik pun boleh. Label 2 kali, label 3 kali. Yang sama pun tak apa. Tapi syarat dia satu je. Walaupun dia repeat, jangan hang label sekali je. Alright? Jangan bulat sekali je. Kena bulat semua. Okay? Kena bulat semua. Kalau benzene ring repeat 10 kali dalam tu, hang bulat 10 kali. Kalau hydroxy OH repeat 10 kali dalam tu, hang bulat OH 10 kali. Okay? So, soalan ni, let's see. Tadi Aina kata 7 Aina kata 7. Anybody getting how many? Sebelum saya bagi jawapan. Suhaila dapat berapa? Ada siapa-siapa? Aina kata 7. Ada yang setuju dengan 7? Ataupun kurang ataupun lebih? Tak buat lagi? 1 minute buat sekarang. Bulat dengan betul 8 ni je. Suhaila kata 8. 8. Alright. Anis kata 8. Aiman ada 8. 8. Syakira. 8. Dania kata 8. Fatin Aida. 7 ke 8? 8 Miss 8. 8. Okay. Let's see 8 tu duduk mana. So, correct me if I'm wrong. Kalau saya salah bagi tahu, saya pun kadang-kadang salah juga. Okay. So, first and foremost start daripada kiri. Saya akan bermula dengan my carbonyl. So, teacher mula dengan carbonyl. Your C double bond O, make sure cara kamu bulat adalah betul. Bulat C double bond O. Termasuk C kat bawah tau. Bukan O je. Termasuk C kat bawah. Next, kita akan ada your carbon-carbon double bond. Sama, jangan label short form. Tak ada siapa boleh label short form di sini. Saya tahu kamu suka tulis C, 2 line, C. Tak boleh. Okay? That is your carbon-carbon double bond. Yang ketiga teacher ada kat depan adalah your benzene ring. Yang ketiga yang kita ada adalah benzene ring. Yang keempat,
Saya ada kehadiran Cl kat sini, bermakna kita ada kehadiran halogen. Okay. Next, saya ada carbon-carbon triple bond. If you see it, that is my carbon-carbon triple bond. So boleh label. Sama, jangan label short form. Tulis penuh, tulis lengkap. Short form kita memang tak terima tau. So saya rasa rugi bila budak dah jawab betul. Tapi kamu jawab jawapan tu betul dah. Saya tahu kamu betul dah. Tapi saya tak boleh bagi markah. Okay? Alright, sebab tu kadang-kadang kamu rasa kamu keluar exam, kamu rasa kamu boleh jawab, tapi keluar result dapat C. Kamu boleh jawab dan kamu jawab dengan betul, tapi tak dapat markah. Macam tu lah. Okay. Next yang saya ada adalah this one. Saya ada C double bond O, single bond O, and obviously dia bonded kepada C. Kat sini, betul? So dia bukan bonded kepada H, dia bonded sambung dengan C kat sini. Bermakna dia akan jadi carbox alkoxy. Alright. Dia akan jadi carbox alkoxy. Next. Saya ada COOH. Yang ni senang. COOH agak obvious. That is your carboxyl. Alright. Ya. Yeah. Karbo alkoxy. Ada X tengah. Carbo alkoxy tak ada X. Tak ada X dan satu huruf carbo alkoxy, betul. Carbo alkoxy, carbox alkoxy, carbox amide, carbo alkoxy, tak ada. Thank you. Alright. Carbo alkoxy semua satu huruf ya. Okay. Next, last but not least. Kat sini, functional group adalah carbonyl. Macam saya cakap tadi, carbonyl repeat 2 kali. Kamu kena label 2 kali. Okay. Dia repeat 2 kali, kamu kena label 2 kali. So secara tepatnya, berapa bulatan? 8. Berapa functional group? 7. So jawapan Aina sebenarnya tak salah 7 tadi. Alright, bilangan functional group adalah 7 sebab carbonyl 2 kali repeat. Tapi berapa bulatan? 8. Okay, kamu tetap kena bulat ke semua. Okay. Dan untuk soalan ni saya nak sambung terus sebab soalan C kamu kalau tak silap saya dia minta homologous series pula. So saya nak sambung terus kepada homologous series. Untuk soalan ni kalau dalam exam dia jarang minta dua-dua. Jangan risau. Dalam exam dia tak minta dua-dua. Okay. Dia kalau dia minta biasanya dia suka minta functional group. Homologous series dia minta yang sikit-sikit je. Okay, dia minta 1, 2 macam tu je. So yang ni just a revision kita tengok. So kat sini carbonyl. Carbonyl kat sini adalah homologous series apa? Carbonyl ada 2 homologous series, kita boleh jadi aldehyde, kita boleh jadi ketone. So soalan saya, aldehyde atau ketone? Ketone sebab apa? Soalah. Sebab 3. Alright, sebab tepi ni adalah carbon. Ataupun lagi senang, sebab tepi tu bukan hidrogen. Okay, nak senang saya suka hafal aldehyde. Sebab senang nak tengok kalau tepi tu hidrogen, straight away aldehyde. Tapi disebabkan tepi ni adalah carbon, straight away carbonyl ini adalah ketone. Okay. Carbon-carbon double bond, obviously nama dia alkene. Yang ni tak payah tanya senang. Okay. Benzene ring, nama untuk homologous series adalah apa? Amira? Amira diam je. Hai Mira. Yes. Benzene ring, nama homologous series? Aromatic. Aromatic. Okay, yang tu yang senang lah. Aromatic. And then next saya ada halogen. Nama functional group adalah halogen. Nama homologous series adalah apa? Mimi? Fifi nak jawab tak sabar tu? Mai Fifi. Halo alkene. Thank you. Alright. Haloalkane. Okay. That is your halogen. Next, you have your carbon-carbon triple bond. Your carbon-carbon triple bond kat sini adalah alkyne. Alright. Kyne.
And then you have your carboalkoxy. Carboalkoxy, Fifi? Esther. Esther. Selak lagi nota tu. Nasib baik ada nota tu. Penyelamat lah. Betul. Nasib baik beli. Carbonyl kat sini. Next. Carbonyl kat sini. Tutup kamera apa ni? Boleh mau tengok nota. Apa dia? Betul. Ketone. Betul. Alright. Aiman kata ketone. Semua setuju? Aldehyde. Aldehyde. Ada. Okay. Balik. Ya, Aiman, kenapa aldehyde? Sebab dia punya karbon tu direct dengan apa orang panggil karbon hidrogen lah. H tu apa benda pun dia tak tahu Kesian gila. Hidrogen. Okay. C double bond O apa kesian gila tu aku cakap kadang-kadang kan. Bukan benda ni susah. C dengan H tu apa pun tak tahu. Apa ni? Kesian gila Kesian. Alright. Senang je nak tengok. C double bond O kalau pegang H. C double bond O carbon yang sama pegang H. Straight away aldehyde. Alright. Straight away aldehyde. Tak payah fikir. Okay. Senang. Okay. Cara nak senang nak tengok dia pegang H atau dia pegang C je. Kalau dia pegang H, aldehyde. Senang. Carboxyl kat sini, obviously your carboxylic acid. Alright, your carboxylic acid. Okay, jangan risau sangat sebab dia jarang tanya macam ni. Ni sebagai latihan je. Alright, ni sebagai latihan je. Most of the time soalan dalam exam dia suka tanya functional group. Homologous series kena hafal tapi dia takkan tanya banyak-banyak homologous series like that. Okay? Alright, soalan setakat ni. Homologous series dengan functional group. Okay? Boleh? Kalau boleh, saya nak bergerak kepada soalan 4 terlebih dahulu. Okay, saya nak bergerak kepada soalan 4 terlebih dahulu sebab yang ni yang ramai mesej tanya nak buat macam mana. So, yang ni saya nak tinggal, saya tak bincang. Saya nak kamu buat dengan betul sebelum saya nak bincang balik esok. Bukan esok, kamu dengan saya Rabu nanti. So, saya nak bagi masa kamu buat. So, soalan 4 untuk siapa kalau ada yang terbuat salah, dia minta 3 benda, expanded, condensed, dia minta 2 benda, saya nak minta 1 lagi. Saya nak tambah skeleton. Okay, saya nak tambah skeleton. 1. Kedua, untuk siapa yang dah jawab, make sure label jawapan. Jangan lukis. Kamu mungkin akan tulis kat saya, teacher, ni condensed saya dah lukis dah. Dengan betul. Alright, saya dah lukis dah dengan betul. Lepas tu yang ni pun kamu dah expand dah dengan betul. Alright, tapi kamu tak label yang mana expanded, yang mana condensed. Itu masalah kamu. Dalam exam, kamu bagi jawapan. Kamu bagi jawapan betul ni, tak ada masalah. Siapalah bagi soalan C6 ni? Aku kan yang buat soalan ni panjang gila. Jahat kan? Saya malas. Saya beritahu lah, saya malas. Soalan saya susah je, tapi soalan saya pendek. Soalan saya dah saja. Kamu boleh jawab soalan saya, final kamu A. Dengan syarat kamu jawab bukan salin. Tu masalah dia. Okay? Kamu bagi 2 jawapan like this dalam exam. Tapi tak dapat markah. Sebab apa? What is this? What is this? Okay? Alright. So 1, saya nak tambah skeletal. Kedua, setiap jawapan kamu make sure label. Nak senang buat dalam jadual. Okay? Nak senang buat dalam jadual. So, untuk yang ni, based on the molecular formula, soalan ni senang. C6H14. Kamu nampak C6 adalah CnH2n plus 2. So, pakcik ni adalah alkane. Yang ni senang lah, kamu label C single bond je. Okay, tak ada masalah. Soalan yang seterusnya, yang ada functional group like this. C3H7Cl. Sekarang ni kamu dah tahu dah C3H7Cl. Cl nak duduk mana? Cl boleh duduk karbon pertama, Cl boleh duduk karbon kedua. Ikut kamu. Mana-mana pun boleh, mana-mana pun sama. Tapi kalau kamu dah pilih saya nak CH3, CH, Cl, CH3. Saya duduk karbon kedua. Betul? Untuk condense. Untuk expanded, dia tetap kena duduk karbon kedua.
Tu cara dia. So tolong check balik jawapan kamu. Bear that in mind. Satu je saya nak ajar sebelum saya move on ke soalan yang senang. Bila saya kata expanded, condensed and also skeletal. Okay? Tiga-tiga ni. Bila saya kata expanded, condensed and skeletal, they are just different ways of writing. Apa beza tiga tu? Cara tulis dia. Susunan sama, bilangan karbon, hidrogen, oksigen, bilangan atom sama. Bilangan atom memang tak berubah lah sebab kita tak buat reaction, betul? Satu lagi tak boleh ubah, susunan tak boleh ubah langsung. Susunan tak boleh berubah langsung sebab dia mesti kena susunan yang sama. Apa yang kita duduk ubah hanya adalah cara penulisan. Ingat. Okay? So dia nak letak mana? Sebab ramai yang mesej, teacher CL nak duduk mana? Ikut hang lah, CL nak duduk mana? Kiri, kanan, atas, bawah hang letak je. Tapi yang pasti untuk expanded, condensed, skeletal dia, CL kena duduk pada carbon yang sama. Okay? Yang tu yang kedua lah. Yang ketiga, bila dia melibatkan aldehyde, cara ni soalan dah label aldehyde. So C4H8O nak lukis aldehyde macam mana? Senang. Nama pun kata aldehyde. Dia dah bagi tahu dah, saya nak aldehyde. Cara yang paling senang bukan mula dengan 4 karbon. Jangan mula dengan 4 karbon. Don't do this. Mula dengan apa? Mula dengan aldehyde. Sebab apa? Soalan kata saya nak aldehyde. So sentiasa mula dengan apa yang soalan nak. Cara nak lukis. Okay? Cara nak lukis adalah jangan mula straight chain like that. Mula dengan apa yang soalan kata dia nak. Benda utama yang saya nak sekarang aldehyde. Mula dengan aldehyde. Pertama. Kedua, soalan dah bagi tahu C4H8O. Jangan tambah, jangan buang, jangan guna lebih atau kurang daripada apa yang dia bagi. Dia bagi tahu C4, bermakna saya kena ada 4 karbon. Saya dah guna 1, tolak 1, karbon saya tinggal 3. Oksigen saya dah guna 1, oksigen dah habis. Hidrogen saya dah guna 1 untuk aldehyde. So hidrogen 8 sepatutnya, saya dah guna 1. So hidrogen tinggal 7. Nampak cara dia? Benda ni simple, betul. Tapi dalam organik kimia, saya tak tahu kamu suka ke tak, tapi organic chemistry is the only one yang saya suka gila. Kalau dalam kimia tak ada organik kimia, saya rasa saya tak jadi cikgu kimia dah, saya gagal dah weh. Saya gagal dah, tak grad degree dah. Okay, benda yang paling senang. Kamu akan belajar apa sampai hujung sem tau? Carbon, hydrogen, oksigen. Berapa ikatan? Kiralah 1, 2, 3, 4 tu. Apa yang susah sangat? Berbanding dengan formula yang hang nak hafal kat semester 1 hari tu, baik hang lukis carbon daripada awal sem, hang nak lukis carbon daripada minggu pertama minggu lepas sampai minggu 18. Takkan sampai minggu 18 hang tak boleh nak lukis carbon lagi? See that? So, mula dengan pengiraan yang betul. Jangan salah kira. So, saya ada 3 carbon lagi. 3 carbon nak letak macam mana? Boleh letak straight. Boleh letak like this. Tak ada masalah. Saya nak ajar siap-siap. Nak kembangkan minda anda sedikit. Nampak? Tetap 3 carbon kan? Betul? Alright, 3 carbon habis. Settle. Hidrogen tinggal 7. Hidrogen 7 tu kena masuk dengan betul, masuk dengan tepat. Kalau kamu tak cukup atau kamu lebih sebab kamu salah. Tu je. Tu cara paling senang check. Sebab tu saya suka organik kimia. Sebab saya dah tahu dah jawapan dia apa. Kalau hidrogen hang lebih, hang salah. Kalau hidrogen hang tak cukup, hang salah. So saya ada 7. Masuk. Balik kepada kira 1, 2, 3, 4. Tak boleh kira 1, 2, 3, 4. Aku hantar balik tadika. Alright. Carbon ni. 1, 2, 3. Pegang 1 lagi. H. Carbon ni. 1, 2, 3, 4. Dah cukup. Jangan letak. Carbon ni. Pegang 1. So 1, 2, 3. Bagi cukup 4. H. 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 Carbon ni. Pegang 1 dah. So 2, 3, 4. C7. Settle. So apa yang dia bagi? C4 settle, H8 settle, O1 settle. And always
always start with what the question want. The question stated aldehyde. Start with aldehyde. 3 carbon kat belakang nak susun macam mana? Selagi soalan tak cukup, tak cakap, ikut hang. Susunlah macam mana pun. Tak kisah. Okay? Yang paling penting, this is my expanded. Obviously, this is my expanded structure. Bila kamu lukis untuk condense, bila kamu lukis untuk skeletal, make sure ikut susunan yang sama. Sekali lagi saya nak ingatkan, expanded, condensed and skeletal hanya adalah cara penulisan yang berbeza. Susunan kena sama. Nampak? Senang. Sama juga dengan yang akan datang sayang, yang ni C4H8. C4H8 adalah CnH2n lah. So that is your alkene. Bila dia adalah alkene, mula dengan C double bond C. Lukis yang ni. Ni benda pertama yang teacher akan lukis. Alright, ni benda pertama yang saya akan lukis. Saya dah lukis C double bond C, lepas tu saya dah tahu C4, saya dah guna 2. So carbon saya tinggal 2. Letaklah. Carbon 2 nak letak macam ni boleh. Carbon 2 nak letak macam ni pun boleh. Betul? So untuk soalan 4, tak ada orang patut dapat jawapan yang sama. Takkan kalau satu kelas dapat jawapan yang sama, hang tak buat tu weh. Yang buat tu seorang, yang lain salin. Alright, takkan semua orang fikir cara yang sama. Betul? Alright. Next, ada OH. Bila ada OH, sama sayang. Bila ada OH bermakna saya ada alkohol. Sentiasa mula dengan carbon, pegang OH. Settle yang tu dulu. Settle yang tu dulu. Jangan letak hidrogen. Alright, hidrogen adalah sentiasa orang last. Kalau kamu perasan cara saya lukis kat YouTube pun, hidrogen sentiasa orang last. Saya akan letak carbon next. Alright, settle. Hidrogen sentiasa orang last. Hidrogen adalah last yang kamu guna untuk check jawapan kamu betul atau tak. Kalau hidrogen kamu tak cukup, kamu salah. Kalau hidrogen kamu lebih, kamu salah. Okay? Dan benda ni kita panggil dalam kimia, kita panggil benda ni molecular formula. Okay? Molecular formula. Soalan yang paling senang adalah soalan yang dia dah bagi molecular formula. Sebab apa? Kamu dah tahu dah bilangan carbon hidrogen berapa. Kamu boleh check. Dan satu je saya nak ingatkan. Jangan tambah atau tolak apa-apa bilangan yang dia bagi. Kalau dia kata C3, hang jangan gatal punggung letak carbon lebih. Kalau dia kata C7, the entire structure kamu kena ada C7. That's it. Kalau lebih, hang salah. Kalau kurang, hang salah. Make sense? Ada masalah? Alright, so soalan 4 saya tak nak bincang hari ni sebab saya nak kamu lukis balik expanded, condensed dan juga saya nak tambah skeletal. Satu je, make sure kamu label. Okay, make sure kamu label. Okay, so sebelum saya habis, saya nak masuk something very, very simple. Soalan 3 kamu, sangat-sangat senang. Video yang saya upload semalam. Alright, video yang saya upload semalam. Hai, benda ni kalau keluar tak boleh jawab, aku tak tahu nak kata apa dah. Alright, anybody can differentiate saturated and unsaturated? Macam mana nak beza saturated dengan unsaturated? Double bond, single bond and double bond. Single bond and double bond. Double bond je ke? Triple bond? Triple bond pun boleh. Okay. Kita panggil benda tu multiple bond. Okay. Alright. Kita panggil benda tu multiple bond. Kalau dia unsaturated, dia sangat senang. Kenapa saya kata senang? Hang tak payah fikir pun. Hang tengok je. Hang lukis, hang tengok. That's it. Yang ni sebab saya dah bagi lukisan. Hang tengok je. Unsaturated bermakna dia ada multiple bond. Alright. Mira kata tadi, saya tak tahu saya nak panggil apa. Saya teka je nama-nama apa pasrah je lah. Alright. So, multiple bond bermakna carbon-carbon double bond dan juga carbon-carbon triple bond. So, selain daripada double bond Mira, triple bond termasuk. Kalau ada je pakcik ni, straight away unsaturated. Kalau dia hanya pegang carbon-carbon single bond, straight away saturated. Okay, straight away saturated. Saturated, tepu. Bahasa Melayu, tepu. Alright, tak tepu. Tepu bermakna hang tak boleh buat apa dah weh. Pekat gila tak gaban dah. Dia dah padat gila tak gaban. Okay. So over here you can see kalau kamu expandkan dia,
CH3, CH2, 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 CH3. Tak nampak dalam exam. Tak nampak lah teacher ada ikatan dia apa? Lukis. Kimia ni satu je. Jangan pegang pen dan nganga. Dalam exam kadang-kadang otak dah tak berapa nak betul. Betul? Dah tak tidur malam seminggu teacher sebab study last minute. Alright? I was a student before. Whatever that you are trying to do now guys, I have done it. Tahu bahasa dia. So kalau tak nampak dalam exam, tak payah nganga dan baca soalan 2000 kali sebab kamu bukan Harry Potter, kamu takkan berjaya ubah soalan tu. Kamu baca sejuta kali pun soalan tu macam tu juga. So kerja kamu pegang pen, tulis. So obviously over here saturated atau unsaturated. Aisyah? Saturated. Saturated, obviously. Alright. Next over here, paling senang. Alright, soalan senang kita kena bagi orang yang tak berapa nak bercakap. Amira? Unsaturated. Unsaturated. Amira kalau saya tak panggil sampai hujung SEM, saya rasa sampai hujung SEM dalam kelas Miss Wong dia tak pernah bersuara. Alright, that is your unsaturated. Next, kat sini, senang. Saya ada kehadiran triple bond. Very, very obvious. Alright. Bibi? Unsaturated. Unsaturated. Alright. Unsaturated juga. Next. Kat sini, sekali lagi soalan senang ni semua. Sohaila punya kawan. Nama apa? Unsaturated. Nama apa ya? Farida. Farida. Thank you. Alright, Farida, make sure jam ketiga nanti hari Rabu hang tak buat kerja, hang mampus. Okay, setakat nak masuk college cari kamu kat bilik. Setakat COVID tu, saya takut jugalah sebenarnya. Tapi saya rasa kalau saya nak pergi cari juga kat bilik kamu, saya cari je. Jangan buat sampai macam tu. Okay, that is your unsaturated. Next over here, saya boleh jawab saturated. Sebab semua adalah carbon-carbon double bond, single bond kat sini. And next over here, soalan saya, benzin atau tak benzin? Tak. Tak benzin. Tak benzin. Right? Bukan benzin So yang ni adalah carbon-carbon double bond 2 kali. That is your carbon-carbon double bond. That is your alkene. Alright? So over here, bila dia ada kehadiran double bond over here, unsaturated. Okay, senang. Very, very simple. Next, saturated. Carbon-carbon single bond. Unsaturated. Saturated. Okay, so senang lah. Tak ada apa yang kat sini saya kalau dia keluar yang ni hang tak boleh jawab, I will be very sad man. I will be extremely sad. Okay. Kalau kamu salah soalan ni, saya rasa saya patut pencen dah kot. Saya tak pandai mengajar kot. Okay. Dia biasalah. Dia kalau kamu boleh jawab sebab kamu pandai. Bukan sebab cikgu pandai mengajar. Tapi kalau kamu salah, sebab cikgu tu tak pandai mengajar. Betul? Okay. Alright. Setakat ni soalan. Okay. Jam ketiga nanti, hari Rabu nanti, saya nak fokus kepada expanded, condensed and juga skeletal. Saya nak fokus yang tu je. So, kita akan bincang yang tu semua. Okay. Dan juga ada satu lagi benda juga along the way, yang senang juga adalah classification of carbon. Kita nak tengok classification of carbon. Yang tu pun saya tak spend masa banyak sebab senang je. Macam mana nak classify primary, secondary and tertiary carbon. Dan yang saya rasa yang tu nota dah sangat-sangat jelas. Okay. So saya akan ada kerja ekstra untuk functional group. Okay, saya ada kerja ekstra untuk functional group yang saya akan bagi dan saya akan upload kat Google Classroom macam biasalah. Okay. Kerja saya akan tanda. So sebelah Alif tu siapa? Han tak buka mic pun sayang. Ya Alif, Alif dengan siapa tu? Yang mana satu Alif? Yang gemuk ke yang kurus? Oh yang Alif. Okay, seorang lagi? Tiga orang, saya tak dengar nama pun. Saya tak dengar. Speaker saya problem ke? Mic dia problem?
Kat sini yang main Sini, main sini. Jap Adam. Jap Adam. Main sini. Aku pula kena jap. Dalam satu bilik 5 orang tu. Ni saya Haikal Madam. Sorry Madam, tak tahu mati tak dengar Madam. Saya Faris Madam. Saya okey je ya dengan kamu share sebab saya faham keadaan data kamu tak cukup. Baju merah ni siapa? Irfan. Ifan. Okey. Saya okey je. Saya positif je. Saya percaya budak saya semua baik-baik. Kamu belajar elok-elok. Okey. So saya okey je dengan kamu share phone, share laptop ataupun apalah. Tukar-tukar turn lah guna data. Okey. Nak harap line nak harap wifi kat college tu saya pun tak guna. Alright. Kita tahulah, kita masing-masing tahu wifi college kita macam mana. Okay. So tak perlu nak kutuk lebih lah. So ada soalan apa-apa setakat ni? Sebab selagi saya boleh, saya akan cuba lepas awal sikit lah supaya kamu ada masa nak pergi toilet dan juga untuk sambung kelas kamu yang akan datang. Miss, Ya. tutorial buat sampai nombor berapa? Tak dengar sekali lagi saya lah. Tutorial buat sampai nombor berapa? Kita minggu ni saya nak cover sampai 1.4. So orang tengoklah 1.4 tu sampai mana. Okay. Hang duduk kat tadika ke nak bagi tahu nak saya message dalam group macam adik kamu hancur kat group masa. So, okay, minggu ni dapat soalan 1 sampai mana? Dapatlah benda tu. Miss, sampai nombor 4 Saya pun tak ada tutorial. Semua benda yang saya nak ajar dalam otak je. Tak payah tengok tutorial. Sampai soalan 5 sebab saya nak bincang classification. Soalan 5. Sampai soalan 5 Soalan 5 sepatutnya dah belajar. Okay. Saya nak bincang classification tapi minggu depan yang saya nak bincang soalan 4 tu pun kita akan bincang classification sekali lah. Macam biasalah soalan saya tak akan mengikut tutorial 100%. Okay, apa-apa yang saya nak tanya time tu saya tanyalah. Ikut akulah. Kelas saya kan. Miss, kalau buku Miss, Buku apa sayang? buku tutur bila nak dapat Buku tutur memang takkan dapat disebabkan MCO printing pun diorang tengah start. So kita dah hantar tapi buku memang tak dapat. So untuk make sure kamu ada nota dan tutorial dan jimat sikit duit, kita akan hantar by chapter macam ni saya rasa sampai hujung sana. Okay. So kita akan hantar by chapter kat Co-op. Kamu pun beli by chapter kat Co-op lah. Okay. Boleh? Okay. Saya rasa sekarang tutor dengan nota dah ada kan? Hampa tu besar panjang dah weh. Kalau kita bagi by chapter tu jangan minggu ni habis chapter 1 lepas tu hang buang. Hang simpan lah. Hang, benda yang hang dah conteng dalam tu, dah ada nota dalam tu, hang simpan betul-betul benda tu. Okay? Tutorial kena buat macam saya cakap, anytime saya akan minta ikut saya lah, saya nak soalan apa. Dan hari ni disebabkan ramai tak buat soalan functional group, so functional group kena hantar hari ni. Okay? Setakat saya tengah tanda kerja-kerja kamu, setakat yang saya tengok hantar tu okey lah. Alright, macam tu lah kamu hantar. Jangan hantar banyak file, hantar satu file je. Tu cara dia lah. Alright, and then Danish, kalau Danish wujud lagi dengan saya, Danish check balik, saya rasa kamu tak tekan submit. So tolong submit kerja extra question tu. Okay? Setakat ni? Setakat ni? Belum sebab habis minggu ni habis cover apa classification of carbon, habis expanded skeletal contents, hujung minggu ni kita akan ada test. Dalam kelas saya satu je, topical test yang berlambak. Hang akan buat test tak penting dengan saya. Alright? Sebab saya tak percaya kamu akan study kalau saya tak buat test. Betul tak? Betul tak? Kan? Kalau tak azan tu hang tak akan bangun weh. Nasib baik dunia ni ada satu benda panggil subuh. Kalau tak aku rasa bangun tiap hari pukul 2. Okay? Alright, manusia biasalah tu. Alright, kalau tak ada apa, saya nak lepas awal sikit so that you can have a break. Alright, go and have a break before your next class. So I will see you on Wednesday. And the same thing, I was sending through WhatsApp lah, macam biasa. Okay? And this video we are uploading into YouTube. Saya akan create satu playlist untuk kelas kamu. Pandai-pandai lah. Okay, apa? Benda tu apa pandai? Alright? Ajar saya TikTok weh. Saya boleh buat TikTok.
Alright, that's it for today. I'll see you in the next class. Have a good day and bye-bye. Thank you, madam. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.